Ini dia Pro 2 Ativa, SUV paling baru dilancarkan di Pro 2. Penting sebab banyak benda best, banyak benda baru. Tu kita tengok sekejap lagi. Jadi yang paling menarik untuk Ativa ni ialah pertama digunakan platform DNGA. Ini platform global Daihatsu punya. Pertama kali digunakan untuk Pro 2 punya model. Dan kedua, engine 1.0 3 silinder turbo. Dan tak cukup tu, transmission pun baru. Digunakan CVT menggantikan 480 sebelum ni. Dan lain-lainnya tu sistem keselamatan itu saya punya favourite sebabnya datang dengan ASA 3.0. Ada sekali ACC dengan autonomous driving tahap 2. Jadi Ativa ni dijual dari harga RM60,000 hingga ke RM70,000. Sedikit lebih murah berbanding harga yang diumumkan sebelum pelancaran hari itulah. Jadi macam yang kita tahu, Ativa ni juga ada model kembar dia dekat Jepun, Daihatsu Rocky dan Toyota Race. Tapi sebenarnya harga Ativa kalau nak diikutkan lebih murah berbanding dua model kembar ni dekat Jepun lah. Misalnya kalau kita tengok spek by spek, Ativa ni kurang lebih RM10,000 lebih murah berbanding dengan Rocky misalnya. Dan pada model 2-wheel drive lah, sebabnya dekat Jepun ada model 4-wheel drive apa semua tu untuk musim salji, naik bukit apa semua, tapi itu lebih mahal lah. Jadi tentulah dengan harga beza yang banyak ni, RM10,000 ni, ada spesifikasi atau kelengkapan yang tak ada pada Ativa tapi ada pada Rocky, dan itu yang kita akan tengok. Untuk penggayaan, Pro 2 Ativa ni datang dengan rekaan ataupun wajah depan dia yang tersendirilah. Jadi untuk lampu pula, semua varian datang dengan unit LED, tapi dua varian paling atas ada ciri tambahan, auto headlights, fog lamp dia pun LED, dan ciri adaptive driving beams. Ini ciri lampu ataupun teknologi lampu yang maju lah, maksudnya selalu ada kita tengok dekat kereta-kereta mahal yang membolehkan, maksudnya bila anda bawa kereta tu, ada kereta datang dari depan, so lampu ni secara automatik akan direndahkan untuk nak mengelakkan orang ataupun trafik yang datang tu silau dan sebagainya lah. Dan lagi pasal lampu ni, Ativa juga datang dengan sequential turn signal, maksudnya lampu isyarat sequential lah. Ini nampak lebih menarik secara visualnya, nampak macam mahal. Tetapi Ativa ni tak datang dengan lampu nyalaan siang LED. Yang ada jalur nampak macam LED tu sebenarnya dia lampu posisi saja. Kalau nak ciri ni, boleh, ada ditawarkan di Malaysia, tapi kena ambil package gear up body kit tu lah. Untuk body kit Blaze Gear Up ni, ia dijual pada harga RM2,500 dan macam biasa, jumlah ni boleh dimasukkan sekali dalam loan kereta tu lah. Jadi anda tak payah keluarkan duit RM2-3,000 asing selepas tu untuk bikin lah. Jadi untuk estetik pula, mungkin akan ada orang suka, mungkin ada juga orang yang takkan suka. Jadi ini bergantung pada selera masing-masing. Beralih ke tepi pula, kalau kita tengok Ativa ni menggunakan rim 17 inci dual tone. Dan menariknya ialah tayar dia tu Bridgestone Turanza. Jadi sementara bagi Ativa X yang varian paling rendah tu, rim dia guna pun lebih kecil lah, 16 inci, dan tayar pun dia guna Goodyear Assurance je. Untuk side mirror, cermin sisi Ativa ni juga sebenarnya berbeza daripada model di Jepun tu lah. Sebab apa yang kita dapat kat Malaysia ni adalah cermin sisi yang sama macam Arus, maksudnya lebih besar dan lebih lebar berbanding yang ada dekat Rocky dan Race tu lah. Dan ciri keyless entry dan start ni pula adalah standard untuk semua varian. Dan dekat pintunya, kalau dulu terpaksa tekan butang juga masa dengan Myvi untuk lock dan unlock, tapi sekarang dah tak payah, digunakan sensor sahaja. Tapi cumanya kalau dekat Jepun, model Rocky tu, ciri sensor ni ada dekat dua-dua belah pintu depan, tapi dekat Ativa hanya ada untuk pintu pemandu sahaja. Lagi ciri unik untuk Ativa ni adalah bahagian A-pillar tu. Tak kisahlah warna badan apa, A-pillar tu kekal warna hitam lah. Jadi kalau ada yang nak tambah lagi efek floating roof tu, boleh. Untuk variant AV boleh pilih bumbung hitam ni dengan tambahan RM800. Di Jepun, kalau nakkan bumbung hitam ni, kena tambah kurang lebih dalam RM3,000 lagi. Dekat belakang pula, Ativa ni ada dapat side window fins. Ini untuk bagi lebih aerodynamics lah. Dan rekaan lampu LED belakang tu pun lebih berkotak lah.
Cumanya tak ada lampu signal sequential dekat belakang ni, dan lampu signal tu pun digunakan bulb biasalah, bukan LED. Satu lagi, ada juga lencana T ni. Kononnya nak bagi tahu yang Ativa ni gunakan enjin turbocharged lah. Tapi rasanya tak perlu sebab ada satu variant je pun 1.0 liter ni dan memang semuanya turbo. Jadi tak perlu mention lah rasanya. Dan ini lencana ni mungkin lagi menarik lah kalau nanti misalnya ada model untuk hybrid katakan kan, letak satu lencana khas yang nak bezakan antara yang turbo ni dengan hybrid. Itu kita tengok nantilah. Dan untuk bumper belakang ni pula, dia unik untuk Ativa dan jadikan SUV ni lebih panjang sikit lah berbanding Rocky dan Race. Panjang keseluruhan Ativa ni 4065mm, iaitu 70mm lebih panjang berbanding model Jepun tu lah. Dan Ativa juga 15mm lebih tinggi. Ini disebabkan oleh talaan suspension yang dibuatkan untuk model dekat Malaysia ni lah. Mungkin untuk ambil kira situasi banjir misalnya. Dari jarak ground clearance kereta ni pun berbeza lah. 200mm untuk Ativa berbanding 185mm untuk model JDM. Dan menurut Pro 2, Ativa ni diberikan suspension yang lebih keras untuk bagi lebih keseimbangan dan kestabilan ketika memandu berbanding keselesaan yang menjadi keutamaan untuk model yang dekat Jepun tu. Jadi ini mungkin akan lebih dihargai oleh pemandu, terutamanya ketika speed ataupun kelajuan makin tinggi lah untuk dalam Ativa ni. Jadi ini Ativa ni macam kita tahu SUV compact untuk Pro 2. Bila kita tengok depan mata ni memang nampak dia punya SUV dia tu lah. Dia bukannya Myvi yang ditinggikan ke apa, dia bukan tu. Kalau nak dibandingkan juga dengan Myvi, dia punya panjang ni lebih 200mm dan tinggi dia lebih 100mm daripada Myvi. Jadi ni memang nampak dia proper sebagai sebuah SUV compact lah. Dan untuk platform pula, kereta ni gunakan Daihatsu New Global Architecture atau DNGA punya platform lah. Ini satu modular punya platform, modern. Kiranya macam kalau Toyota ada TNGA, kalau Volkswagen ada MQB, Volvo dan Geely ada CMA, dan yang DNGA ni pun samalah. Maksudnya sekarang Pro 2 dapat teknologi yang paling latest daripada Daihatsu dan bukannya yang sisa-sisa lagi lah macam sebelum ni. Dan untuk Ativa ini, dia gunakan chassis monocoque atau unibody, berbeza dengan Arus lah. Yang Arus pacuan belakang leather frame, yang Ativa ini pacuan depan unibody. Dan platform ni juga dibangunkan mengambil kira untuk digunakan dengan teknologi electrification akan datang lah. Maksudnya kalau nanti Pro 2 Ativa ni nak diperkenalkan dalam bentuk ataupun varian hybrid, maka itu boleh dilakukan. Beralih ke dalam, Ativa ni nampak macam identical je dengan Rocky dan Race. Dan ini boleh faham lah sebab Pro 2 memang terlibat dari awal waktu design kereta ni. Sebab tu dia punya rekaan tu nampak sharp, tajam-tajam dan moden sebab nak sesuaikan dengan selera orang muda. Kat tengah dia pula ada satu skrin terapung 9 inci, cantik, besar, moden dan nipis. Tapi interface itu kalau boleh diperhalusi lagi lah sebab sekarang ni nampak macam unit aftermarket je. Untuk sistem audio tak ada apa sangat yang nak dipercakapkan. Ada juga kamera unduh untuk dua varian teratas, tapi tak macam Rocky dan Race, kita tak ada pilihan untuk kamera dengan 360 darjah. Dan ciri auto parking assist pun tak ada ditawarkan untuk Ativa. Tapi sebabkan Ativa ni pun saiz dia tak adalah besar sangat dari Myvi, jadi rasanya kalau nak masuk parking pun tak adalah susah mana. Untuk butang kawalan aircon ni pula unik untuk Pro 2. Sama macam Myvi, aircon manual tapi dengan kawalan digital. Ada dua memory setting dan kita tak dapat sistem kawalan aircon twin dial yang ada macam dekat Rocky dan Race tu lah. Dan ke bawah sikit, konsol tengah ni kita tengok ada macam texture diamond sikit lah, nak kasih dia ada details yang berbeza. Dan tak jauh dari situ ada juga USB punya pencas, ada port untuk HDMI dan ada juga satu slot 12 volt punya power socket. Dan dekat ruang kecil-kecil bawah ni ada lampu LED, so lebih senang lah kalau nak tengok barang apa semua. Satu lagi tambahan yang khusus untuk Pro 2 adalah butang lock dan unlock yang terletak tak jauh dari handbrake lever tu. Ini tak sama macam model Jepun tu lah. Dan ada fungsi auto lock, maksudnya bila anda start drive, dia akan activate sendirilah. Dan pertama kali ditawarkan untuk model Pro 2 juga adalah cluster instrument 7 inci ni yang datang dengan
4 tema paparan yang berbeza. Maksudnya anda boleh pilih setiap satunya yang datang dengan animasi yang tersendiri lah. Jadi setiap tema ni dia ada paparan rev counter yang berbeza dan speedometer dia tu berasing lah. Dia lebih kurang macam yang pernah kita tengok dekat Honda Civic FD, FB sebelum ni. Jadi ada satu lagi ciri menarik yang ada pada Ativa ni, iaitu toner untuk turn signal dia ada 3. Dia ada juga ciri reminder untuk birthday atau anniversary. Jadi anda boleh masukkan tarikh dan kereta ni akan ingatkan anda bila sampai tarikh itulah. Tapi ada satu lagi juga yang kurang, iaitu temperature gauge. Maksudnya meter yang tunjuk suhu tu tak ada. Jadi untuk rekaan steering pula, ni rekaan baru yang identical sebenarnya. Sama dengan yang ada pada Rocky dan Race. Jadi atas steering ni ada lebih 20 butang dia, dan yang kosong cuma ada satu lah, itu yang untuk ciri auto parking tu lah. Dan untuk tempat duduk pula, bagi varian yang paling tinggi Ativa AV ni, ia dibalut oleh kulit lah, hitam dan kemasan merah. Dan dekat tepi tu pula ada pula macam material sweat sikit, leather yang kesat tu. Ini pun menarik untuk lihat Pro2 tawarkan pada Ativa. Tapi untuk dua-dua tempat duduk depan ni, dia masih lagi adjust tu manual, secara manual. Dan agak pelik sebenarnya kali ni Pro2 tak kasih pun handbag hook ataupun teh tarik hook yang biasa ada macam dekat Myvi tu. Tapi dekat Ativa kali ni tak ada. Satu lagi ciri yang hilang, yang tak ditawarkan lagi pada Ativa ni ialah integrated smart tag reader tu, pembaca smart tag. Sebab dekat Myvi ada. Tapi kali ni untuk Ativa, pembaca smart tag tu dah tak ada lah. Sebagai tambahan, Pro2 bagi sekali DVR atau dashcam serta dengan filem penapis haba Luma sebagai standard lah. Ini maksudnya untuk Ativa AV, varian paling tinggi tu. Jadi anda dah tak perlu susah-susah pergi keluarkan duit lagi untuk tambah kemudiannya. Jadi dekat bahagian dalam ni pula, secara umum atau secara keseluruhannya, saya rasa dia agak okey lah, agak baik sebenarnya. Walaupun kita jangkakan lah daripada Pro2 sebabkan harga yang diletak tu, dia banyak gunakan barang hard plastik lah. Maksudnya dashboard apa semua ni plastik yang keras. Yang itu kalau nak dibandingkan dengan X50 misalnya, itu ada yang Pro2 ni ada sedikit ketinggalan lah. Sebab yang dekat X50, ruang dalam dia tu memang rasa premium lah. Tapi ada beberapa penambahbaikan ataupun beberapa hal yang menarik yang perlu disebutkan sebabkan ini Pro2. Pertama sekali saya rasa kerusi dia ni, design dia, material yang dipakai lagi rasa supportive lah, lagi rasa sedap diduduk sebenarnya. Kalau misalnya nak dibandingkan Myvi, lebih simple kan. Ini dia ada daging-daging dia sikit lah, so lagi sedap duduk. Untuk jalan jauh mungkin orang akan lagi enjoy. Keduanya, benda ni, armrest ni, ini jangan tak tahu, first time untuk Pro2 ada benda ni. Myvi apa semua tu tak ada, kena pasang sendiri. Jadi terimalah ni. Dan seterusnya, steering ni nampak best lah. Dia ada rasa agak kemas, ada jahit semua ni, tapi nampak tu dia dah jatuh turun. Adjust dia atas bawah je boleh. Tip nak tarik ke dekat ke badan tak boleh. Jadi itu untuk saya ada satu rasa rugi sikit lah kot. Sebab ini yang kita tengok ni varian paling tinggi pun tak ditawarkan untuk tip tu lah kan. Walaupun secara generalnya ini jauh lebih baik lah. Maksudnya pada Azia, Beza semua tu, ni lagi rasa best dengan tombol semua cukup. Seterusnya lagi, skrin tengah ni memang besar apa semua, jelas senang nak tengok. Tetapi dia masih tak ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Ini memang samalah, kalau X50 pun memang tak ada ciri tu. Tapi sebenarnya saya tengok Pro2 ada peluang sikit lah untuk berada kat depan sikit dengan tawaran benda tu kan, ciri Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi dua-dua tak bagi. So sayang sikit lah untuk harga ataupun range kereta varian yang paling tinggi ni. Jadi untuk ruang dalaman kat belakang ni saya tak rasa banyak masalah lah. Sebab ini macam yang kita jangkakan untuk sebuah SUV compact. Rasa dia tu kecil sikit, lebih kecil sikit berbanding X50 misalnya. Tapi saya tak ada komplain apa-apa lah sebab boleh duduk dengan selesa. Ruang lutut ada, ruang kepala pun masih ada. Cumanya ada beberapa hal juga saya kena sebut. Kat belakang ni tak ada aircon vent. Tapi sebabkan kabin kereta ni kecil, jadi dia tak ambil masa yang lama lah untuk disejukkan the whole cabin kan. Jadi mungkin tak jadi masalah sangat. Selebihnya tak ada armrest. Ini pada saya agak sedikit mengganggu. Walaupun ni orang belakang ni boleh duduk 3 orang, tapi kalau ada armrest untuk at least feature bagi varian paling tinggi ni lagi best lah. Dan kerusi dia saya rasakan kalau kat depan tadi best, rasa banyak support, banyak berotot sikit kerusi dia. Kat belakang ni pula terbalik lah, dia macam mendatar je, flat je. Itu sedikit kekurangan lah saya rasa. Jadi untuk ruang boot,
Ativa ni tak datang dengan power tailgate, tapi sekurang-kurangnya dia ada keyless sensor kat belakang tu lah. Dan untuk lantai boot ni pula ada 2 tahap. Satu tahap sediakan ruang sebanyak 303 liter dan satu lagi tahap ada tambahan ruang menjadi 369 liter. Dan semua ini 30% lebih besar dari ruang boot Myvi dan sedikit lebih besar dari ruang boot Proton X50. Bahagian penutup dia ni pula hanya macam kain lembut biasa je. Dia bolehlah guna untuk lindungi barang-barang daripada dilihat dari luar, tapi tak boleh nak letak barang ke atas dia lah sebab dia lembut. Kalau tak nak guna, dia boleh dilipat-lipat dan letak je kat dalam tu, so tak makan ruang. Dan tentunya bahagian tempat duduk belakang Ativa ni boleh dilipat dalam nisbah 60-40, tapi tak adalah rata sangat dia jadi. Dan paling penting, bawah lantai boot ni yang menarik sebab dia ada satu tayar saiz penuh dengan rim sebenar yang diberikan untuk Ativa ni. Untuk enjin pula, Ativa menggunakan enjin 1 liter 3 silinder turbocharged, dan ini enjin turbo pertama untuk Pro 2 lah. Dan enjin ini boleh hasilkan sebanyak 98 PS pada 6000 RPM dan 140 Nm torque antara 2400 dan 4000 RPM. Dan mengikut Pro 2, walaupun enjin ni kecil, ia boleh hasilkan kuasa yang hampir sama dengan enjin 1.5 liter biasa. Dan dekat steering ni pula ada satu butang power, dan ini bila tekan dia akan kasi boost lah dari enjin dan juga CVT untuk memudahkan anda lagi untuk memotong misalnya. Dan bila activate ni, dekat instrument cluster tu dia akan ada tema oren dia sekali keluar lah, nak bagi tahu yang sekarang dalam mode power tu. Untuk penggunaan minyak pula, Pro 2 kata Ativa boleh capai sekitar 18.9 km per liter. Jadi ini cukup baiklah untuk sebuah kereta dengan klasifikasi EEV. Jadi enjin ni dia dari keluarga yang sama dengan enjin yang digunakan pada Pro 2 Asia dan Beza. Maksudnya digunakan blok aluminium sama, sistem valve timing dia sama, semuanya samalah. Dan unit pada Ativa ni gunakan single scroll turbo. Dia ada intercooler dekat depan juga dengan ada ports twin intake untuk dia punya multi-point injection system tu, dan juga multi-spark ignition. Dan walaupun guna enjin turbo ni, Ativa punya jadual servis tu masih kekal sama, iaitu 10,000 km ataupun 6 bulan. Dia punya jarak dia lah. Berbanding misalnya satu lagi pesaing lain dia dengan enjin yang sama 1 liter turbo juga, Almera, itu kena servis setiap 7,000 km. Juga pertama kali diperkenalkan oleh Pro 2 ialah penggunaan transmisi CVT dia. Ini bukan sebarang CVT, tapi dinamakan sebagai DCVT, maksudnya Daihatsu punya sendiri. Dan ini membawa makna dia punya nama dia tu Dual Mode CVT. Dan ini sistem yang pertama seumpamanya di dunia yang menggunakan split gear system. Sistem ni taklah sama macam direct shift CVT yang Toyota guna, tapi dia terapkan konsep yang serupa, maksudnya menggabungkan penggunaan belt drive dengan gear drive. Hasilnya dia lebih cekap, lebih lancar dan juga senyap. Dan satu lagi untuk mudahkan anda faham, kalau CVT biasa nisbah dia tu lebih kurang sama dengan transmisi automatik 6 kelajuan, yang CVT Ativa ni pula lebih cenderung kepada automatik 8 kelajuan. Misalnya pada kelajuan 100 km sejam, dia punya RPM tu boleh kurang lagi sebanyak 550 RPM berbanding kalau gunakan transmisi CVT biasa. Jadi untuk kelajuan rendah, dia juga ada satu torque converter. Ini sama dengan Toyota dan Honda punya CVT. Dan dia bagi jadi lebih lancar atau senyap lah jika nak dibandingkan misalnya dengan CVT punch yang digunakan oleh kereta-kereta Proton. Menarik juga, kedua-dua transmisi dan enjin pada Pro 2 ini, walaupun ini turbo ni adalah dibuat di Malaysia sendiri. Dan bahkan Pro 2 mengatakan Ativa ini dah ada local content dia sebanyak 95%. Ini yang paling tinggi yang pernah dicapai dalam mana-mana model Pro 2 sendiri. Untuk aspek keselamatan pula, inilah kelebihan sebenar pada Ativa lah. Sebab semua varian datang dengan 6 beg udara, ada kawalan stability elektronik, ada juga pengingat atau reminder untuk seatbelt belakang, dan paling penting ada autonomous emergency braking atau AEB sebagai ciri standard untuk semua varian. Dengan harga yang dikenakan untuk Ativa ni, ini adalah
pertama kali ataupun penawaran yang terbaik lah yang pernah kita tengok dengan ciri-ciri semua ni yang pernah ada dekat Malaysia ni lah. Kalau nak tengok perbezaan misalnya dengan Proton X50, jadi untuk variant standard X50 ni dia datang dengan hanya 4 airbag dan ciri AEB pula hanya dipasangkan pada model yang paling mahal lah, itu dah lebih daripada RM100,000. Ini untuk anda dapat sedikit konteks harga dan penawaran dia lah. Dan Pro 2 Ativa ni juga dapat ASEAN NCAP 5 bintang untuk keselamatan dia, dan ini sebenarnya sama dengan apa yang dicapai oleh Daihatsu Rocky dengan JNCAP 5 bintang. Ciri Advanced Safety Assist atau ASA 3.0 juga adalah standard untuk semua variant dan juga ada dah dilakukan kemaskini atau peningkatan. Sistem ini sekarang dah termasuk sekali dengan Lane Departure Warning and Prevention, sementara amaran pra-pelanggaran dan sistem brake pula dah boleh detect ataupun dah boleh kesan basikal ataupun motosikal. Sistem AEB dia pula dah boleh berfungsi pada kelajuan yang lebih tinggi. Sekarang dah boleh sampai 120 km sejam berbanding yang dulu hanya sampai 80 km sejam saja. Dan untuk Ativa AV pula dia ada ciri-ciri keselamatan tambahan, misalnya blind spot monitor, ada rear cross traffic alert, lane keeping assist dan adaptive cruise control. Dengan dua ciri terakhir ni, maka Ativa datang dengan pemanduan semi-autonomous tahap 2 dan kena ingat pada harga hanya sekitar RM70,000. Jadi ini kereta paling murah dekat Malaysia ni yang datang dengan kelengkapan keselamatan yang boleh kita katakan lengkap lah. Maksudnya teknologi keselamatan dalam kenderaan sekarang lebih aksesibel untuk lebih ramai orang. Bagaimanapun, sistem Adaptive Cruise Control pada Pro 2 ini hanya berfungsi antara kelajuan 30 km sejam hingga 125 km sejam. Dan jika anda lebih daripada kelajuan tu, maksudnya anda kendalikan kereta sendirilah. Dan ini juga maksudnya dia tak akan berfungsi dalam keadaan jalan sesak lah. So dari aspek ni, Proton X50 flagship tu ada sedikit kelebihan. Jadi itulah dia, kita dah tengok serba sedikit tinjauan ringkas tentang model Pro 2 Ativa SUV compact terbaru ni lah. Jadi apa pandangan anda misalnya kalau nak dibandingkan dengan penawaran Myvi misalnya, ataupun mungkin nak dibandingkan dengan Proton X50. Jadi kongsikan kalau ada apa-apa pandangan dengan kami. Di setakat itu dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton dan kekal selamat.